untuk berdaya saing dan juga untuk bertahan lama ini, sesuatu syarikat itu kenalah pandai bermain dengan pemasaran dan juga pandai membuat analisa-analisa cermat pada 3 komponen bisnes yang utama. Yang pertamanya perubahan pasaran, yang keduanya bertahan hidup dipanggil sustain ataupun sustainability, dan juga berkaitan dengan enterprise ataupun keusahawanan organisasi. Okey, dalam perubahan pasaran ini seperti yang kita bincang tadi, ada elemen-elemen yang akan mengganggu perubahan pasaran, yang akan merangsang ataupun faktor pada perubahan pasaran. Yang pertamanya ialah dunia politik atau politik negara semasa. Yang keduanya sosial budaya masyarakat yang kita duduk, itu makna pasaran kita sendiri, masyarakat yang kita terlibat dan kita nak target masyarakat itu. Yang juga berkaitan dengan teknologi marketing, juga berkaitan dengan ekonomi, keadaan ekonomi semasa macam sekarang pun kita boleh terasa kan keadaan ekonomi sekarang, dan juga pesaing-pesaing yang berada di sekitar target pasaran itu, dan juga ialah keadaan pengguna sendirilah yang consume produk servis yang kita nak tawarkan. Itu dari sudut perubahan pasaran. Komponen yang kedua adalah berkaitan dengan sustainability ataupun bertahan hidup ni lah, ada yang guna istilah keberlanjutan, ini mungkin di Indonesia kan. Dan juga yang ini dia kata kena satu design, kena dibuat satu design program yang berkaitan dengan strategi, aktiviti program, dan juga berkaitan dengan value lah. Kalau nak design strategi, katanya kena design strategi apa? Strategi berkaitan dengan segmentation, strategi berkaitan dengan target pasaran, strategi berkaitan dengan positioning, strategi berkaitan dengan differentiate perbezaan produk servis kita, dan juga strategi sudut proses jualan atau penjualan. Kalau nak design dari sudut program, katanya kena juga tengok aktiviti berkaitan dengan produk, dengan harga, dengan distribusi ataupun channel distribution, dan juga berkaitan dengan promosi. Kalau nak melihat design sudut value, kena tengok pada brand, pada kualiti, dan juga pada layanan servis lah. Itu kalau syarikat nak bertahan, bisnes nak bertahan, dia kena tengok pada strategi, program dan value yang dinyatakan tadi. Dan juga yang ketiganya enterprise lah, keusahawanan organisasi ni, dia kena tengok juga kepada vision, kepada budaya, kepada organisasi itu sendiri, yang akhir sekali dia akan juga tengok pada elemen berkaitan dengan pelanggan, usahawan dan shareholder. Perkara tu macam susah kita nak faham, kita tak pergi lebih mendalam. Nanti kita akan melihat apakah yang dinyatakan pada setiap satu tersebut. Dan juga dia kata dalam konsep pemasaran ini, pakai usahawan yang terlibat, mereka kena identify value, nilai yang nak dibuat lah. Dan nilai ini dia kata kalau nak check betul-betul, kena buat market research, kena tengok kehendak keinginan pelanggan pada nilai itu, kena buat kajian segmentation research tu. Kita duduk dalam segmentation apa, kajian-kajian yang berlaku di dalam segmen itulah, dan juga kita tengah target pasaran, kena letakkan positioning syarikat tu macam mana, dan juga kena rancang dan cipta nilai yang akhirnya kita terlibat jugalah, kita tengok dalam sale, after sale, before sale, semasa sale dan juga after sale lah. Dan akhir sekali berkaitan dengan promosi. Sebab itulah value, nilai-nilai yang kena dilihat dan juga dibuat kajian. Ini maknanya dalam pemasaran ni bukannya yang kita belajar buka Shopee, Lazada, ad sana, ad sini kan. Pemasaran ad kat Google lah, kat Lazada lah, kat Shopee lah, kat Instagram lah, kat Facebook. Tapi sebenarnya dia ada lagi di sebalik itu. Maknanya kena identify, kena buat market research, kena tengok kajian segmentation, target market positioning, kena cipta nilai, kena tengok sale, before sale nak buat apa, semasa sale nak buat apa, after sale nak buat apa, dan juga kena tengok promosi. Maknanya dia bukan satu kerja yang mudah, dan pemasaran dia memang terlalu besar. Dan juga dikata dalam dunia konsep pemasaran ini mesti ada berorientasikan, pemasaran ini dia ada orientasi dia. Pada tahun 90-an kebanyakan pemasaran lebih bertumpu pada production dan pengeluaran. Pada tahun 50-an juga pemasaran banyak bertumpu berkaitan dengan produk dan juga berkaitan dengan sale, jualan lah, trend jualan macam mana kan. Tetapi bila masuk pada 60-an, orientasi pemasaran pun berubah. Dia lebih kepada membina perhubungan, relationship marketing. Pada tahun 70-an dia kata
pasaran juga telah berubah. Marketing lebih kepada membuat analisis marketing itu sendiri. Di samping tak lupalah berkaitan dengan production, produk, jualan, relationship itu tidak ditinggalkan. Pada 80-an dia dunia pemasaran lebih pada business marketing dan juga brand marketing. Pada tahun 90-an ini dan seterusnya lebih pada social, online, brand. So maknanya pemasaran ni orientasi saya berubah-ubah. Sebab apa? Dia berada dalam konsep